colon hepatic fluctuation, transverse colon splenic fluctuation, semua tak banyak kanser. Yang banyak dekat rectum, sigmoid, rectosigmoid dan cecum. Kenapa? Sebab tempat-tempat ni tempat macam tempat-tempat yang ada capacitance, yang ada tempat-tempat takungan sebenarnya. Yang najis duduk lama sikit daripada tempat lain. Tempat lain just in transit sahaja, ya. Rectum duduk lama, selagi tak buang air besar, ada najis kat situ. Sigmoid pun sama. Cecum kurang sikit, tapi cecum tu air yang lebih cair lah, ya. Kenapa rectum lebih banyak? Kenapa sigmoid lebih banyak? Kenapa cecum lebih banyak? So dia punya hypothesis is that tempat ni semua capacitance zones yang membuatkan najis berkumpul lama sikit daripada biasa. So interface antara carcinogenic activity of najis yang tadi dengan usus lebih terbit daripada lebih tinggi risiko untuk kena kat kawasan-kawasan tersebut. Ya. Nah, usus besar kita ni dari segi anatominya daripada appendix, cecum, ascending colon, hepatic fluctuation, transverse, splenic, descending, sigmoid, rectosigmoid dan rectum. Ya. Dia punya salur darah macam kat sebelah gambar kat sebelah kanan. 2/3 daripada usus besar ni supplied by inferior mesenteric artery. Ya. Dan arteri ini terbit daripada medial colic artery yang turun ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Yang sebelah kanan supply sampai dekat kawasan appendix, yang sebelah kiri turun sampai ke kawasan sigmoid. Lepas tu yang kawasan dekat sigmoid ni pula satu lagi arteri daripada inferior mesenteric artery pula. Inferior mesenteric artery daripada aorta naik ke atas. So yang blood supply daripada atas ini kita sambung dengan blood supply dari bawah. Ya, dari bawah. Ini membuatkan ya, dari bawah. Satu lagi ialah kanser usus, dia akan menular darah yang daripada usus yang dah dipakai untuk for oxygenation akan kembali semula, bukan directly tu masuk ke dalam inferior vena cava, tak. Dia terus pergi kepada hati. Ya. Semua kita punya organ dalam gastro usus ni, GI tract, daripada stomach kepada pancreas, kepada hati, kepada duodenum, small bowel, large bowel, semua pergi hati. Ya, itu dia punya design. Semua pergi hati sebab untuk menyerap makanan yang kita dah makan. Menyerap zat lah, sebenarnya menyerap zat yang kita makan terus pergi hati. Tapi design ni membuatkan kalau ada kanser usus, kanser pergi hati jugalah. Ya, so hematogenous spread melalui pembuluh darah daripada usus besar kepada hati. Ya. Satu lagi cara untuk kanser usus merebak ialah melalui kelenjar-kelenjar lymph nodes dalam kita semua ada lymph nodes all over the place sebenarnya, ya. Bukan kat ketiak, kat tengkuk dengan kat kelengkang je. Itu tu station-station dia sahaja sebenarnya. So kawasan-kawasan ni pun ada lymph nodes juga, and lymph nodes ni ikut blood vessels. Lymph nodes ikut blood vessels, eventually dia akan masuk kepada thoracic duct. Thoracic duct akan masuk kepada salur darah via pembuluh darah dekat tengkuk juga. Eventually masuk dekat sini juga. Macam mana pun the final station dekat tengkuk. So dalam masuk dalam limfatik ni sebenarnya effectively eventually masuk dalam darah juga, akan menyebab satu badan lah, sistemik. Ya. So ada dua cara untuk dia spread. Satu melalui kelenjar, akan masuk dalam darah juga eventually. Satu lagi melalui pembuluh darah daripada usus yang tadi terus kepada liver. Ya, kepada liver. That's why orang-orang yang kena kanser usus banyak kita tengok ada liver metastasis atau tidak. Kalau masuk dalam pembuluh darah dekat sini boleh pergi pada paru-paru. Ya, paru-paru. Kadang-kadang pergi brain. Very rare kalau pergi brain. Ya. So you can get metastasis, boleh kena dekat terutamanya kepada hati, tapi boleh juga kepada paru-paru. Ya. Okey, so saya gerakkan lagi. Ya, ini gambar lymph node yang ada kanser. Ya, lymph node yang ada kanser. Ya, biji-biji yang ni bukan germinal centers. Yang bulat-bulat ni normal sebenarnya. Yang bulat-bulat ni ada follicles dalam, kita panggil follicles dalam lymph node. Yang abnormal ni tempat yang ada arrow tu, color dia lain sikit. Warna dia lain sikit, warna merah kan. Ya. Tu kalau kita besarkan magnifikasi ni tadi, kita akan nampak bahawa ada sel kanser usus kat situ. Ya, rupa macam kanser usus. Dia akan keluar mucin. Dia akan keluar apa ni, merembeskan apa ni, lendir. Ya, mucin.
Ya, so nampak betul dalam gambar di sebelah kiri bahawa kelenjar-kelenjar tadi ikut blood vessels. So 1/3 ke bawah ni supplied by inferior systolic artery, 2/3 sebelah sini supplied by arterial veins. Ya. Nah, di mana terdapat dekat mana tempat yang paling kerap berlakunya kanser usus dalam usus? Yang paling kerap sekali adalah sebelah kiri, kawasan rectum, junction antara sempang antara sigmoid colon dengan rectum dan sigmoid colon. Kalau pesakit-pesakit Malaysia sebenarnya, ini UPM punya figure sendiri. Kita punya figures over the years, dah praktis kat sini berbelas tahun. Hampir 90% kanser usus dalam rectum sigmoid dan sigmoid. For the last terminal 30 cm ni, hampir 90% kanser Malaysia. Hampir 90% kanser Malaysia. Itu punya figure ini 86%. 10 ke 12% sikum. Sikum sebelah kanan. Sikum kat appendix tadi. Sikum kat sini. So dekat rectum lebih kurang 50%, rectum sigmoid, dan lagi 20%, yang dekat ni lebih kurang lagi 20%. So banyak. For the last 30 cm, hampir 90% of all cancers. And this is very typical of negeri yang baru nak maju, nak tiru macam orang putih punya figures. Ya. Orang putih pula over the last 50 tahun ni, dia dah gerak daripada kiri ke kanan. Ya. Kita kejar dia lari. Kan? Ya, kita kejar dia lari. Orang putih in the US, almost 30% of cancers are right-sided. Sickle lah. Sickle ascending colon. 30% are right-sided. 70% still left-sided. So still masih lebih kerap kat sebelah kiri. More than 2 kali ganda sebelah kiri orang putih pun. Tapi dengan kita hampir 8 ke 9 kali ganda lebih kerap kat sebelah kiri. Ya. Dan gejala-gejalanya pun tak sama. Simptom sebelah kiri dengan simptom sebelah kanan sangat berbeza. Ya, sangat berbeza. Ya. Ya, penyakit yang ada familial tendency tadi yang saya sebutkan, hereditary non-polyposis colorectal cancer family tadi, lebih kerap pada sebelah kanan. Ya. This is UK distribution. Ya, UK distribution. Nampak sikum 14% sahaja. Ya, 14% sahaja. Whereas dekat rectum colorectal sigmoid hampir 40%. Ya. Nah, apa jenis kanser usus yang tadi? Kalau kita nak buat menganalisakan kanser usus bawah mikroskop, bahawa akan nampak bahawa kanser usus adalah kanser adenocarcinoma. Kanser daripada glandular epithelium, daripada kawasan kolumnar epithelium seperti dalam stomach, dalam usus juga, ya. So adenocarcinoma ni lebih kerap sebenarnya. Ya, adenocarcinoma lebih kerap dari squamous carcinoma. Squamous is kulit. Squamous. Esophagus kebanyakannya squamous. Ada juga adeno. Kulit memang squamous, ya, squamous epithelium. Adeno ni semua, kanser perut, kanser usus, kanser pankreas, kanser hati, breast cancer, semua tu adenocarcinoma. Ya, ada glandular element, ya, yang boleh merembeskan benda. Glandular element, ya, kebanyakannya. Hampir 98% adalah adenocarcinoma. Lagi 2% tu apa? Lymphoma dan kadang-kadang gastrointestinal stromal tumors, daripada sel-sel lain, ya, bukan daripada sel-sel dalam mucosa ni tadi, ya, di bawah mucosa ataupun dalam muscle. So, gastrointestinal stromal tumors ada kadang-kadang, tak banyak, ya. So adenocarcinoma 98%, lymphoma mungkin 1%, gastrointestinal stromal tumors mungkin 0.5%, lagi 0.5% tu pelbagai, termasuk carcinoid. Dia macam kanser juga, tapi dia punya prognosis jauh lebih baik. Ya, jauh lebih baik. Ya. Nah, ada kebanyakan daripada kanser ni, kebanyakan hampir just over 90% sebenarnya. Just over 90% cancers are sporadic, bermakna dia bukan familial, bukan daripada apa ni? Dalam family. Bukan keturunan, ya, sporadik. Dia terjadi sebab oleh mutation kepada setengah-setengah sel kat dalam usus ni tadi. Ya, dan kebanyakan daripada environmental influence, western diet lah. Kita makan banyak, makan tak berserat, makan banyak lemak, makan banyak red meats,
merokok, obesity dan sebagainya, ya. Tapi ada juga genetic influences. Ya, ada genetic influences, terutamanya pada mereka yang memang dah dilahirkan ada problem macam familial adenomatous polyposis ataupun hereditary non polyposis colorectal cancer family ni tadi. So dilahirkan dah cacat sebenarnya. Ya, dah dilahirkan cacat. Saya senang pakai cakap cacat lah, ya. So bila kita hentam dengan environmental factors, dia jadi polyp, dia jadi cancer eventually. Ya. Ya. So bagaimana terjadinya cancer? Carcinogenesis, ya. So mula-mula cantik normal je kan, sebelah kiri ni tadi, ya. Lepas tu kalau you dilahirkan ada kecacatan jin, ya, bukan afrit, jin, G-E-N-E, ya, kecacatan jin, sama ada dilahirkan dengan mutation to the AFP gene kat kromosom nombor 5, ya, dan juga jin-jin yang lain seperti jin P53 dan KRAS, ya. Ya, bermakna boleh membawa kepada terbitnya polip. So dia punya baby stage dia, baby stage bukan so dari segi natural history sebenarnya daripada normal kepada polip yang dysplastic, ya, dah ada perubahan wajah nak jadi pada kanser, kepada neoplastic frank cancer. Dia akan start tembuk lubang, go beyond the basement membrane, masuk dalam lymphatic dan juga masuk ke dalam saluran darah. Mungkin tempat lain. Itu namanya invasive cancer lah. Ya, namanya invasive cancer. Ya, macam breast juga. Yang mula-mula ductal carcinoma in situ, lepas tu di invasive ductal carcinoma. Kan, invasive ductal carcinoma serup lebih kurang, ya. So proses-proses ini memakan masa yang agak lama sebab you kena ada perubahan mutation kepada tumor suppressor genes dan juga promoter genes, ya, seperti KRAS, P53 dan sebagainya, dalam pelbagai pathway. Itu satu cara nak. So satu cara nak jadi kanser yang melalui chromosomal instability pathway, kita panggil the Wnt signaling pathway, seperti FAP ni tadi. Nombor 2, kalau ada masalah dengan kecacatan DNA, terutamanya kalau ada microsatellite instability. Kita punya DNA ni, kalau kita tengok genom gitu, dia ada banyak multiple repeat sequences yang sama aja, ya. In fact, yang non-coding DNA ni banyak, lebih kurang 70% of kita punya DNA ni masa tak produce apa-apa, tak produce protein, tak produce ni, tak produce tu, tapi bila kita replicatekan DNA ni tadi and dia jadi cacat, selalunya ada enzim yang boleh betulkan, ya, kita panggil mismatch repair gene, mismatch repair genes. Dia akan jadi proteinnya akan guna ribosom, guna DNA polymerase akan betulkan DNA ni tadi. Tapi bila ada kecacatan kepada DNA ni tadi, maka DNA polymerase tak dapat betulkan semula dan boleh terbitnya kanser juga, ya. Dia akan develop daripada normal kepada serrated adenoma kepada kanser. Bila jadi kanser rupa dia sama je lah macam kanser dalam kanser jenis type 1, ya, chromosomal instability, yani microsatellite instability. Yang ini lebih kerap berlaku, kita percaya berlaku kepada family hereditary non polyposis colorectal cancer family ni tadi, ya, termasuk kepada kanser-kanser yang mereka berdapat, terutamanya kanser rahim, ovary, perut dan juga prostate. Ya, saya tak payah explain keluarga lagi. Sebenarnya dia memang payah sikit nak faham sebenarnya, ya. Sufficient to say, di dalam DNA ini ada banyak repetitive non-coding DNA, ya. Bila dia replicate, dia tak replicate betul, ya. Kalau ada mutation, dia boleh develop untuk cancer, ya. Okay. So microsatellite instability in colorectal cancer is actually a good risk factor. Dia bukannya cancer yang, ya, memang akan boleh kena cancer, tapi lebih baik daripada sporadic cancer yang chromosomal instability tadi, ya. It has a much better 5-year survival rate compared to sporadic cancer sebenarnya, ya. Ketiga ialah global genome hypermethylation. Kerusakan kepada DNA juga disebabkan oleh hypermethylation kepada DNA tadi, disebabkan oleh switching off of certain suppressor genes. So kita panggil epigenetic silencing. Ini semua research baru lah, ya, research baru, ya, terbitnya macam mana boleh terbitnya kanser tadi tersebut, ya.
So kebanyakan daripada kanser kita, kanser usus ni adalah kanser-kanser sporadik in the vast majority of cases. Yang kita rasa familiar sebut hereditary non-polyposis colorectal cancer family lebih kurang 10%. Yang FAP, familial adenomatous polyposis, yang banyak polip ni tadi, lebih kurang 1 ke 2% sahaja. Ya. Dekat Malaysia, under our follow-up, kita ada follow-up 15 family yang ada FAP. Bila dia sebenarnya autosomal dominant, bermakna in theory kalau bapa kena, anak akan kena. Ya, tapi in practice, bapa kena, anak mungkin tak kena. Ya. Cucu dia mungkin. Ya, walaupun autosomal dominant, dari segi dasarnya patutnya kena. At least 50% of developing it. Tapi sebenarnya in practice dia dari segi phenotype-nya sahaja, dari segi karyotype saja, dari segi phenotype-nya dia tak keluar, tak nampak polip. Tapi kita follow up jugalah, mungkin kena kanser umur lain. Ya. Ya. So saya sebut sikit pasal familial adenomatous polyposis. This is an interesting disease, ya. Interesting disease bermakna pesakit-pesakit tersebut akan keluar polip dalam usus. Definisi lama dia at least 100 polip baru kita boleh panggil FAP. Definisi sekarang kita boleh panggil FAP 20 pun cukup. 20 polip pun cukup. Kita panggil attenuated FAP. Ya, there's another variety of FAP baru discover dalam 5 tahun yang lepas yang bukan autosomal dominant, autosomal recessive. Tapi still dia punya manifestasi dia macam FAP juga, with the same risk of developing cancer per se. Ya, cancer per se. Ya. So ada manifestasi lain termasuk timbulnya macam desmoid tumor, macam big fibrous tissue dalam perut, ya, which can be sebenarnya lebih susah nak buang daripada kanser. Ya, lebih susah nak buang daripada kanser. Satu kalau kita kerak pun dia akan tumbuh balik. Kita kerak dia tumbuh balik. Dia macam macam apa ni? Satu lagi boleh tumbuh brain tumor. Ya, boleh tumbuh telangiectasia, boleh tumbuh extra sebaceous cyst. Kawasan-kawasan yang tak sepatutnya berlaku sebaceous cyst. Ya. So ada beberapa sindrom yang kita kaitkan dengan FAP seperti Cronkite Canada, seperti ya, semua tu various types of FAP with manifestasi yang berbeza, ya, manifestasi yang berbeza. Orang yang kena FAP ni selalunya akan timbul terbitnya polip dalam umur belasan tahun kepada 20 tahun. Start kena polip, ya. Polip akan terus bercambah, berkembang, timbul lebih banyak lagi, dan usually akan kena kanser umur lebih kurang 40. Ya, umur 40-an dah boleh kena kanser. Any one of these polyps dalam 100 lebih ni tadi boleh jadi kepada kanser. So tak tahu yang mana satu akan jadi kanser. Ya. Selalunya kalau kita jumpa patient ni awal sikit, katalah sibling, adik-beradik dia kena kanser, kita jumpa masa dia buat colonoscopy, jumpa FAP, kita cakap dia tolong screenkan semua orang adik-beradik yang lain. Katalah 2 orang kita jumpa polip juga, umur lebih kurang sama dengan orang yang dah ada kanser, kita akan syorkan supaya kita buang sahaja the whole colon for this patient. Ya. Satu lagi FAP ni juga boleh tumbuh polip kat tempat lain yang bukan pada usus, dalam duodenum, dalam stomach pun boleh kena FAP juga. Ya, tapi those zones sebenarnya lebih susah nak kena kanser. Walaupun ada polip, kita boleh buang polip dan selalunya tak ada masalah, dan polip tak banyak sangat. Ya. Ni FAP, cantik je macam carpet. Ya. Memang carpet like pun, full of carpets. Yang atas ni attenuated FAP, yang bawah ni memang full blown FAP yang klasikal. Ya, yang klasikal. Any one of this, ada banyak macam nak kira, kan? Ya. Any one of this boleh jadi kanser. Yang boring sikit. Kita kena buang. Berdarah lah. Kita kena follow up saja. Yang besar sikit kita tangkap. Kan, nak tengok kalau ada dysplasia, boleh ada excuse nak buat operation. Sebenarnya patient macam ni dah kena buat operation dah. Ya, macam dah boleh kena. Kita tak tahu bila akan terbitnya kanser dalam any one of these polyps. Susah sikit lah. Ya. So the second one is the so-called Lynch syndrome, the hereditary non-polyposis colorectal cancer family. Ya, ini pun autosomal dominant juga. Ya, and dia jauh lebih kerap daripada FAP. We're talking about the tenfold degree of frequency yang lebih kerap daripada FAP. Ya, disebabkan oleh DNA mismatch repair tadi, yang microsatellite instability, dan selalunya ada association with other cancers, terutama kanser rahim, kanser ovary, kanser prostate, kanser perut, kanser otak, ya.
selalunya kanser di sebelah kanan. Yang FAP dia boleh kat mana-mana. Sporadik kiri kebanyakannya kan. 90% orang Malaysia kat sebelah kiri. Ya, orang putih pun at least 2-1 risiko sebelah kiri lagi. Whereas yang HNPCC sebelah kanan. Kita lihat tu vesicle ataupun ascending colon. Ya. Macam mana kita tahu siapa yang ada HNPCC? Kena ada kita kena buat kriteria lah, Bethesda kriteria, Amsterdam kriteria. Every few years dia akan berkumpul gastroenterologist, surgeons dan radiologist ni akan discuss apa macam mana nak fine tune lagi kriteria for HNPCC ni tadi kan. At present senang nak ingat, senang nak ajar kat orang is 3 to 1 lah. Ya, 3 family members, at least 2 generasi dan at least 1 kanser muda. Ya, 1 kanser muda. Ya, and bukan FAP. Bila cukup dia tak ada polip, bukan FAP. Yeah, that's HNPCC. Ya. So bagaimana membiaknya kanser ni pula? Ya, ada 3 cara. Ya, ini dah jadi kanser lah, dah jadi kanser. Ada 3 cara. Satu, dia besar dekat lokasi tersebut sahaja. Kalau dalam rektum menjadi lebih besar dalam rektum, kalau sigmoid menjadi besar dalam sigmoid. Kalau sigmoid dia terus menular keliling rongga sigmoid ni tadi. Nombor 2, dia boleh masuk dalam kelenjar, limfatik yang ikut kepada saluran darah. Ya, eventually masuk dalam darah juga dekat tengkuk. Ya, dan ketiga ikut pembuluh darah terus naik. Ya, NKVE pergi liver. Ya, SKVE lah kat sini. SKVE. IMOR liver. Ya, terus pergi liver. Ya, and basically sama ada dia jadi liver metastasis atau tidak terpulang kepada quality metastasis tadi dan jadi landing dekat mana liver. Is a good seed, good soil theory lah kan. Kalau dua-dua bagus hidup. Ya, kalau ada sebenarnya kita punya tisu badan itu lawan lagi benda tu sebenarnya. Ya, walaupun dia tambah tisu sendiri. Tak semua metastasis yang menyembur kepada liver tadi akan hidup. Tak juga. Ya. Ada orang ada kanser besar. Right hemicolectomy saya buat sebelum yang 2 hari Selasa ni 10 cm dia punya mass. 10 cm size. Kemudian dah ada dalam perut dia mungkin 2 tahun kot sebagai kanser. Tapi tak ada liver metastasis. Lymph nodes semua negatif. Kita hapus 16 biji lymph nodes, semua negatif. Baguslah, good for him. Ya. So, oncologist kata tak payah pakai kemo. Saya cakap dekat dia, sure tak nak pakai kemo. Dah 2 tahun dalam perut. How certain are you tak ada micrometastasis elsewhere? Tapi kita kena ikut protokol kita lah. Liver tak ada, lymph node tak ada, CA normal. Nak pakai juga chemotherapy, which is potentially hazardous. Ada cost, mahal, boleh kena complication. Yang Indian tadi tak dapat chemotherapy. Orang lagi 2 tu kurang bernasib baik. At presentation dah dekat liver, dekat lung. Kes tak usah sangat. Ya. Okay, of course stage cancer, tahap cancer ni tadi stage 1, stage 2, stage 3, 4 akan reflect kita punya prognosis lah sama ada patient akan hidup atau tidak lagi setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kan, reflect prognosis. Ya. Stage 1 kalau kanser tu belum tembus dinding lagi. Stage 1 kalau kanser belum tembus dinding lagi, tak ada dekat kelenjar dan tak ada kat tempat lain. So bukan tak ada distant metastasis. Tak ada dekat kelenjar. Kalau ada dekat kelenjar sahaja, regardless of size cancer, terus masuk stage 3. Automatic. Walaupun kanser tu kecil je kan, ya. Tapi kalau kelenjar positif of cancer, straight, ya, dia macam orang AF dapat promotion. Terus dapat stage 3. Ya, promotion apa tu? Kan, ya, terus masuk stage 3. Stage 1 kalau dia belum tembus dinding lagi, masih dekat kawasan submucosa. Stage 2 ialah dah tembus dinding, dah sampai dekat tepi dinding dekat serosa tu, tapi kelenjar negatif. Kita tengok minimum 12 kelenjar. Ini spesimen kita buang ni. Kalau yang buang for curative intent lah, untuk sembuhkan pesakit, kita kena cari minimum 12 lymph nodes. Memang saya akan sebutkan every time. UPM punya pathologist tak payah sebut lagi lah. Dia kata kita sindir dia pula. Kan? Ya. Okay. Kalau dekat hospital sini kita tak sebut sangat. Tapi kalau dekat private sector, you kena sebut please look for 12 lymph nodes minimum. Ya. Sebab kadang-kadang dia outsource benda ni kan. Dia dekat Tribbles atau dekat pantai, SCMC. Bila balik report, 4 lymph node. Apa tu? Mana lagi 8? Mungkin yang lagi 8 yang tak cari tu ada.
kan, ya minimum kalau colorectal cancer specimen memang kena cari 12 lymph gastric kena cari 16, breast kena cari 12, sama juga. Ada quality control juga kan, ada quality control. So stratifikasi untuk supaya kita perlu atau tak perlu bagi ekstra rawatan, kemoterapi, radioterapi. Ya. Kan, ada yang bilang hidup lama tidak, tak tahu. Kalau pergi ambil 2 lymph apa tu? Kan malas. Mana boleh? Kan salah. Ya. So stage 1 belum tembus dinding. Stage 2 sampai dinding belum masuk kelenjar. Stage 3 dah sampai kelenjar, belum pergi hati, belum pergi paru-paru, tapi tak kisah saya siapa kat dalam. Ya. Kecil pun dah pergi kelenjar, stage 3. Stage 4 tak kisah kat dalam macam mana, tak kisah kelenjar macam mana, tapi dah pergi lain. Ya, ada juga kadang-kadang neurosurgeon yang refer kat kita. Dia mungkin berhenti, dia buang atau buat biopsi, comes back as adenocarcinoma. Immunohistochemistry tunjukkan benda ni most likely colorectal. Kita scope jumpa cancer. Kan? So ada primary. Tak tahu dah saya kata dia macam mana. Kan? Dia tak buang lagi dia punya specimen tu nak buat analisis pada kerja-kerja dekat usus. Ya, bermakna dah tahap 4. Macam dua pesakit hari the last 2 Tuesdays dah sampai hati. Jadi CA ribu-ribu. Kan? Carcinoma embryonic aneurysm dia ribu-ribu. Tapi kita buang juga because dah obstruct. Tak nak biarkan. Memang dua-dua pesakit ni saya yakin takkan dapat celebrate 2017. Tapi kita buat juga. Ya, because lebih baik daripada bagi stoma. Operation tak susah sangat. Ya, insya-Allah lah. With enough training tak susah sangat. Kita boleh sambung tanpa perlu bagi bag. Orang tak suka pakai bag. Ya, ya. Maksudnya kalau dia obstruct susah nanti. Baik masa dia sihat kita buat, kita hantar kemoterapi lepas ni. Tapi saya yakin dia takkan, dua orang takkan will not be able to see 2017. Berapa bulan je lagi. Ya. So ni stages tadi. Kalau stage 1 tak tembus dinding, stage 2 dah sampai dinding tapi belum pergi kelenjar, stage 3 dah sampai kelenjar, tak kisah dinding macam mana, stage 4 dah melarat tempat lain. Ya, setara tempat lain. Kita panggil Dukes A, Dukes B, Dukes C, Dukes D. Ada stratification, ada another group of pathologists re-stratify pula kepada Asper collar A, Asper collar B1, B2, C1, C2. Dia tak ada D sebenarnya. Ya, D itu kita sendiri yang tambah, surgeons yang tambah. Dukes D bermakna ada metastasis elsewhere, liver, lungs dan sebagainya. Ya, Dukes D. Ya, Dukes Cuthbert Dukes dalam tahun 1930-an dan juga Asper collar dalam tahun 2000 lebih. Sampai C1 dan C2 saja. C2 tu paling atas, paling jauh sekali dah pergi. Kan, itu pathological staging. Macam mana nak dia dia bukan bagi information ke hati, kat jantung apa semua. Ya. Satu lagi kita buat is T&M staging. T1, T2, T3, T4. So T3 bermakna dah full thickness. Belum tembus organ lain tapi dah full thickness, bermakna kanser tu dah fixed. Ya. Kanser rectal paling common sekali kan. So, bila kita buat assessment pakai jari je, ya. Masukkan jari. Oh, kanser tu kat sini. Daripada sini ke sini. Kita pakai clock face. Venous dengan vagina pukul 12, coccyx tongking pukul 6. Ya. So kita map it out daripada pukul berapa ke pukul berapa. Ada anterior, posterior, lateral apa kan. Lowermost part tu berapa jauh daripada luar tubuh, from the anal verge. Kalau kurang daripada 4 cm bermakna kita terpaksa buang operation dengan dubu-dubunya sekali. Horror lah. Ya, kita buat satu hari Selasa lepas. Ya, abdominal perineal resection. Ya. Chinese gentleman taklah tua sangat, umur 65, tapi at presentation dah anorectal cancer. Dah tak boleh save tubuh dia pun. Kita bagi kemoterapi, radioterapi, dah selesai 6 minggu kita buat operation baik. Upset lah dia, terpaksa makan stoma tapi yang kita nak buat operation mula-mula. Ya, kita nak buat operation mula-mula. Ya. Now, prognosis cancer ni macam mana lah? Prognosis dia, ya. The overall is not a very good cancer in that sense. Yeah, it's not a very good cancer in that sense. Yeah. Kebanyakan daripada cancer ni, tadi staging tahap-tahap cancer A, B, C dan D kan, ya. 50% lebih kurang dalam 40% B. Hampir 40% C. Ya, lebih kurang 15% D. Sudah bukan tempat lain.
at presentation bila kita jumpa kanser tu, ya, kurang daripada 1% A. Ya, yang A tu sebenarnya dia sakit perut, kita scope nampak polip, kita buang polip, ada kanser dalam polip, kita buat analisis. Terjumpalah secara tak sengaja. Ya. Ya, ataupun kita buang, kita mungkin at colonoscopy tu kita suspect kanser, kita buang juga. Tapi that is not going to be the cause of the pain or the symptoms. Ya. So lucky for the patient, unlucky juga kan, sama-sama yang dapat kanser, unlucky lah. Tapi lucky for the patient, kita jumpa tahap A, kan? Usually memerlukan resection juga, kita buat analisa pada kelenjar, and most of these patients tak memerlukan any chemotherapy atau radiotherapy, dan cuma perlu buat surveillance colonoscopy setiap setahun berapa sebulan. Ya, yang B pula, B is full thickness, ya, tapi tak pergi kelenjar. Ya, selalunya kita tak recommend chemotherapy, radiotherapy either, unless patient itu sangat muda. Ya, kalau budak umur 15 tahun tadi kena B, kita akan bagi kemo juga kot. Pakcik yang ada kanser 10 cm besar tadi tu, yang saya rasa dah ada 2 tahun, pada pendapat saya kena bagi kemoterapi, pada pendapat saya. Sebab pada saya punya akal macam ni lah. Kalau dia duduk 2 tahun, takkan tak ada shedding, kan? Yang masuk dalam salur darah, dia bukan tahu, belum tak nampak semua. Oncologist kata, well, you've done your necessary test, you dah buat ultrasound scan, CT scan, PET scan. Kalau nak cari juga pergi buat PET scan, kan? I suppose boleh lah buat PET scan. Ataupun kalau nak usah juga boleh buat PET scan. Or alternative just bagi je chemotherapy. Dia betul dan dia tak salah sebenarnya, dia tak salah, ya. Tapi pada pendapat saya, orang muda macam tu kalau ada kanser besar dah lama, it's a soft indication for chemotherapy juga. Anyway, we're digressing. So, adakah perlu kita bagi kemoterapi pada orang yang ada Dukes B, yang baru sampai ketebalan dinding usus, belum masuk kelenjar lagi? The answer is looking at the evidence and the data. Kita buat analisis dekat US, dekat UK, apa semua kan, of just Dukes B patients saja, the benefit of bagi kemoterapi is less than 5%. Bermakna kalau you bagi juga semua orang Dukes B, lebih daripada 90% akan dapat chemo for free for possible high cost, risk of complications for no gain. Ya, membazir lah. Ya, membazir, bukan membazir sikit-sikit, membazir.